A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah, salam ukhwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemenur Iman pada pagi ini untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin doa dan juga syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh para sahabat pencinta ilmu yang memilih untuk berada di Google Meet Gemenur Iman yang terus mengimarkan kuliah-kuliah anjuran Gemenur Iman. Segala puji hanya untuk Allah SWT atas segala nikmat pemberian yang telah dikurniakan kepada kita untuk terus berada di halaqah ilmu, di taman ilmu. Mudah-mudahan diredai dan dirahmati pada bulan Rajab dan terus ke bulan Sya'ban dan sampaikan kita semua ke bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW pada ahli keluarga, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi yang hening ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dilimpahi dengan rahmat keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesembuhan penawar kepada mereka yang diuji dengan berbagai penyakit. Syafakallah syifaan ajilan untuk Kamariah binti Hamzah, Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Syahbana bin Nordin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fazilah binti Zakaria, Muhammad Hisham, Asgar Putra, Muhammad Ghazali, Muhammad Nazri bin Ismail, Normah binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah Kasmadi, Kamarul Arifin Idris, Minhad Fadil Kasmadi, Rubiah Kasmadi, Khairul Nizam Jamaluddin, Erna Suraya Iskandar, Zai Faridah Yusuf, Rauf bin Ani, Hairil Niza binti Abu Bakar, Nurhayati Muhammad, Faridah Amrullah, Azam Sahuri Muhammad Daud, Muhammad Nabil Iman bin Suhaimi, Baharuddin bin Abdul Rahman, Hajjah Salat binti Mukti, Zaini bin Yusuf, Fazilah binti Idris, Alimatun Sa'diyah binti Ali, Wan Hasyah Wan Ismail, Norman Syah binti Muhammad Nasir, Tamizi bin Mustafa, Srihani Iskak, Nuriana Muhammad Asri, Rosnani Muhammad Zainal Abidin bin Maksawuddin, Farah Aimi binti Ramli, Haji Hashim bin Haji Adam, Azlin Mazni bin Kamaruddin, Nur Haizan binti Yusuf, Asrul Nizam bin Haji Hashim, Fatin Amira binti Hasan, Nur Alian Nadira binti Rahadul, Putri Arfa Elina Sofia binti Muhammad Hakim, Datuk Muhammad Aris Ramli, Muhammad Khalid bin Muhammad Faris, Zaharin Shah,
bin Zakaria, Rosman bin Bahrudin, Muhammad Nabil Amsyar bin Nur Zawawi, Awanis Amrullah Fauziah binti Syarif, Muhammad Zain bin Muhammad Khairul Zaman, Ajah Fatimah binti Haji Mak Kasim, Jamiah Marsyidi, Zulfadli bin Nur Azman, Abdul Manab bin Haji Naib, Elias Hajah Nik Zaini, Hajah Nik Zaini bin Keling, Siti Nurbaini Hana Muhammad Nur, Salmah binti Mak Yusuf, Afia Yamina binti Muhammad Nazif, Muhammad Ridwan bin Umi Arfah, Siti Nurani Muhammad Yusuf, Muhammad Arif, Muhammad Afendi, Siti Nur Atila binti Ibrahim, Munah binti Ibrahim, Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Isa, Atira Hanis binti Haji Muhammad Nur, Suhaimi binti Ahmad, dan juga kepada seluruh nama-nama yang tersenarai sebanyak 209 orang tadi, dan juga kita doakan juga kepada anak anda Ustaz Elin Noor Sumaya binti Elin Aminin dan seluruh para jemaah yang sekiranya diuji juga dengan kesihatan yang kurang mengizinkan. Kita doakan bersama-sama asbab kita berada di halaqah ilmu. Mudah-mudahan dengan membaca surah Yasin dan doa, mudah-mudahan Allah angkatkan, ijabahkan segala ujian, diberikan sifat yang sempurna kepada semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pihak Gemana Iman tidak melupakan para jemaah yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Sanahilwah barakallah fi umrik, kepada yang menyambutnya. Mudah-mudahan beroleh keberkatan, diberi kesihatan yang baik, serta rahmat dan lindungan Allah, bahagia bersama keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis kita diteruskan dengan kita memsilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong apa tolong ambil kuali, tolong gorengkan. Saya budak baru belajar, kalau tersilap tolong gulingkan. Tolong gulingkan. Oh, dah macam kerajaan ni kena guling ni. Alhamdulillah. Nah, pisang emas dibawa belayar, masak setandan di luar pokok. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi habis jadi bengkok kita. Baik, alhamdulillah. Ni saya pantun-pantun pagi-pagi ni ada orang tak ada orang ni? Ada Ustaz. Oh, ada. Ada Ustaz. Alhamdulillah ada. Okay. Ada Ustaz. 150 orang Ustaz. 150. Dah dua rangkap dah pantun ni. Masuk 3 rangkap je. Itulah cerita dia. Baik, yang pertama kita sama-sama syukur kepada Allah. Pagi ni entah ya, masih hidup, masih bernyawa, masih dapat makan, minum, meneguk air, beristinja, berwuduk, dapat sujud kepada Allah, dapat istighfar, dapat baca Fatihah, dapat kita melihat kebaikan. Jadi kita syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat yang tunggu sampai kita ni dapat harta banyak nak syukur, atau dapat kejutan umrah percuma baru nak bersyukur, atau kita nak tunggu sampai kita ni dapat tanah bereka baru nak syukur, atau dapat duit yang banyak-banyak baru syukur. Jangan letakkan kebahagiaan kita pada syarat yang banyak. Ya saja, dapat makan syukur, dapat bangun syukur, tegak duduk berdiri itu nikmat yang besar. Bayangkan kalau harta kita ditambah, tiba-tiba kita tidak mampu menegakkan belakang. Jadi hartanya akhirnya kita kata tak buat apa harta.
Tapi dengan harta yang sedikit dan sekadarnya, tapi kita dapat bangun, menegakkan badan kita untuk beraktiviti, ibadah, apa semua. Terasa walaupun mungkin ada cabarannya kerana kekurangan. Tapi yang Allah beri itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Yang Allah beri jauh lebih besar berbanding apa yang kita inginkan. Dan yang dimiliki oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita hasratkan. Begini, tapi apa yang di sisi Allah yang Allah miliki itu kan jauh lebih banyak. Jadi bila kita kenangkan begitu, insya-Allah pagi ni akan mulakan hari dengan positif. Kita akan berfikir fikiran yang baik dan kita akan jernih dan kita punya bateri rohani kita pada pagi ni, mudah-mudahanlah saya doakan semua yang terlibat dengan beriman ni, setiap hari dia tu rasa macam pagi cas sampai ke malam. Dia punya bateri dia lah. Bukan bateri handphone. Bateri handphone nanti pukul 2 dah kena charge balik tu. Nak kena cas. Ni bateri bateri jiwa. Jadi dia rasa semangat. Hari ni nak buat kebaikan pun seronok. Hari ni nak menolong pun seronok. Hari ni nak berkhidmat untuk ahli keluarga. Khidmat untuk suami, isteri. Khidmat untuk anak. Rasa lapang hati. Otak kita dah mula makin banyak prasangka baik kepada Allah. Lepas tu bila datang ujian je, first kali datang, ya Allah, engkau memang berhak buat apa saja pada aku. Jadi akhirnya ujian tu, setengah beban ujian tu dah selesai dah. Datang aja satu kesusahan ke, ada ujian ke, cabaran, ya Allah, kau memang berhak buat apa saja pada aku. Dah separuh daripada beban tu hilang. Tinggal baki separuh. Apa yang patut aku buat dengan cabaran ini? Fikir apa dia punya perintah-perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Macam itulah. Jadi dengan cara berfikir yang betul, prasangka yang betul, ditambah pula bekalan daripada pengetahuan kitab Hikam Jawi. Inilah yang kita hasratkan, mudah-mudahan menjadi pendorong semangatlah, insya-Allah. Tubuh kita sihat atau tubuh kita sakit, yang penting iman kita kena sihat. Badan kita sihat atau badan kita sakit, tapi yang paling mustahak ya iman kita memang kena sihat. Kena pastikan yang tu sihat. Kaki kita sihat atau kaki kita sakit, tapi dengan kaki yang sihat kita nak pastikan iman pun sihat. Kalau seandainya na'udzubillah kaki kita sakit, tapi kita usahakan iman kena sihat. Itu yang kita nak fokuskan gitu. Bila kita tahu apa tujuan datang pada pagi ni dan kita ada matlamat jelas, kenapa duduk? Kenapa baca Yasin? Kenapa tunggu sampai pukul 8? Untuk apa? Bertujuan apa? Kemudian nak menuju ke mana? Bagaimana? Berapa lama? Apa dia punya impact? Apa dia punya kesan dia? Dan hasrat yang kita nak capai. Bila kita tahu kenapa, bagaimana, apa tujuan, jadi kita setiap kali kita hadir itu, kita hadir dengan penuh kesungguhan dan penuh komitmen. Bila sampai masa baca Yasin, kita akan baca dengan bersungguh-sungguh. Bila sampai masa kita mendengar, kita akan mendengar juga dengan sungguh-sungguh. Kerana kita sedang menikmati satu matlamat dan tujuan yang jelas dan solid. Hanya kita nak kena berusaha menjaga ikhlas kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mulakan surah Yasin ni, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sokong Gema Nur Iman. Saban hari memberikan bantuan, sokongan, dorongan melalui tenaga, idea, masa, wang ringgit. Ada yang tiap pagi infak RM5, RM1, RM1. Ada yang secara bulanan, saya dapat dengar. Ada yang secara tahunan, ada apa-apa keperluan dan sebagainya. Itu semua kita doakan mudah-mudahan diberikan ketahan rezeki dan keberkatannya, dan mudah-mudahan harta nanti menjadi saksi di akhirat betapa hamba Allah berikan kelapangan pada urusan rezeki ni, dia gunakan manfaat orang lain. Padahal boleh saja dia guna untuk diri dia sendiri, tapi dia fikir untuk diri sendiri, kepuasannya pada saat dia guna saja.
tapi dia nak pindahkan kepuasan dan kenikmatan rezeki itu pada kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Maka korbankan sebahagian daripada apa yang dia ada tu untuk orang lain, supaya orang lain dapat apa jalan dan kefahaman, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu banyak kejahilan dapat dirawat, banyak kesilapan dapat diperbetulkan, banyak orang yang bermula tidak tahu sekarang bermula berubah menjadi ambil tahu. Kadang-kadang belum cukup tahu tapi dah berubah jadi ambil tahu. Ada orang dia tak tahu tapi dia tak nak ambil tahu. Kita taklah kata serba tahu, tak mungkinlah serba tahu, atau sangat tahu, tak juga, sebab ada banyak tahu. Tapi kita dah mula bergerak kepada fasa ambil tahu. Oh macam ni rupanya. Kita fasa itu. Jadi kita berada di fasa itu kan nikmat dari Allah kan. Dan nikmat itu dapat melalui platform Gemenur Iman. Dan Gemenur Iman ni digerakkan di peringkat awal tu bukan nak buat YouTube channel lah, nak Google Meet lah, lepas tu nak pergi bank nak buat account dia, lepas tu nak kena buat surat lah untuk pastikan dia punya pertumbuhan dia ada berdaftar lah, tak berdaftar nak masuk nak buka account bank. Lepas tu nak buat account, nak audit pula lah, nak pastikan ketelusan perbelanjaan lah, nanti nak meeting lah, nak buat ya Allah, banyak sebenarnya kalau diikutkan betul-betul. Oh banyak. Dalam nak banyak buat kerja tu, rajuk lah, ada kecil hati lah, ada lebih cakap lah. Ia manusia. Jadi terlebih cakap lah, terlebih komen, terlebih idea lah. Ada yang terlebih idea. Kita minta satu idea. Sebab dia semangat, dia bagi 101 idea. Sampai meletup meletup kepala mikir. Jadi tapi semuanya dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang baik kan. Jadi rencah-rencah tu saya fikir ni, saya tak tahu ni, saya agak saja ni. Gemenur Iman ni dia dah tempuh. Mungkin ada orang dia tak tahu sepenuhnya. Mungkin saja, tapi saya cerita gambaran betapa semua orang ada peranan masing-masing. Mungkin orang yang banyak idea tak memiliki harta. Mungkin orang yang memiliki harta dia tak ada masa. Dia kata saya memang tak ada masa, saya sibuk, saya ada urusan. Tapi dia ada kelebihan harta. Mungkin juga. Ada orang pula dia tak ada kelebihan harta tapi dia ada lebih tenaga. Anaknya dah besar dan sebagainya. Jadi dia ada tenaga, orangnya masih sihat. Komitmen tak berapa banyak, komitmen rutin. Komitmen tertentu ada. Jadi dia guna tenaga dia. Jadi memang setiap orang tu adalah bahagian yang Allah nak lorongkan pada dia. Jadi ada orang diberikan berbeza. Jadi kita syukur pada Allah dengan sebab bergabung kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka jadilah apa yang jadi pada hari ini. Dan Allah tempatkan kita pula dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang sah. Kalaupun tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya soleh-soleh ni, tapi kita sedang bergerak. Lepas tu yang best pula tu, dalam 200 ni, bukan semua kenal pun. Kenal tu maknanya agaknya dah jumpa 8 kali kat pasar malam. Tapi buat tak tahu je. Rupanya sama-sama Gemenur Iman. Gemenur Iman. Dia tak ada bendera. Kalau dia bendera, dia pasang kat tudung, naik atas bendera, dari jauh kita dah tahu. Ini masalahnya tak ada bendera. Bendera tu nak pakai lambang apa Ustaz? Tu logo tu. Nak buat logo bulat hijau tu lama tu. Tu lama bincang tu. Gaduh tu lama tu agaknya tu. Agaknya lah. Macam mana nak buat logo tu, apa bentuk. Semua tu lah. Dan apa yang saya cerita ni berkaitan dengan apa yang kita belajar selama ni. Berkaitan dengan apa yang kita belajar selama ni. Cara kita melihat sesuatu, cara kita menerima bahawa hakikat bahawa semuanya dah ada dalam takdir Allah. Kita meredai kurang dan lebih yang ada pada seseorang. Pada masa yang sama, apa saja terjadi lepas ini kepada Gemenur Iman, kita dah tahu, kita dah faham bahawa Allah berhak melakukan apa saja. Tugas kita fokus pada nombor 3, kita jalankan saja ketaatan. Bila kita ulang, ni yang saya sebut ni murajaah, ulang kaji apa yang kita faham, insya-Allah sedikit demi sedikit kita
rohani kita lebih baik ya. Tapi bukan bermakna hidup kita tak ada masalah. Bukan. Maknanya hidup kita ni tak ada kesusahan. Bukan. Maknanya hidup kita ni sentiasa happy lapang-lapang saja. Tak. Kita menangis kerana iman dan kita tersenyum juga dengan iman. Yang saya sebutkan tadi, kita baca dengan penuh kesungguhan, kita baca dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب
أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Ustaz tertutup ke? أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون قيلته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار Lain Ustaz sangkut-sangkut. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Ustaz, speaker tak buka. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kesempatan pada pagi ini Engkau berikan kami kelanjutan usia dan umur, kesihatan dan kekuatan, sehingga pada kami dapat kami gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kebaikan. Hari ini dan pagi ini kami memulakan hari dengan amal yang soleh. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami hati yang ikhlas, berikan kami hati yang ikhlas, kurniakan kami hati yang ikhlas, jadikanlah amalan kami semata-mata kerana-Mu ya Allah, bukan kerana dipuji dan bukan setelah dipuji melakukannya, bukan kerana dikeji dan bukan kerana dikeji untuk melakukannya, namun melakukannya, melaksanakannya semata-mata menjalankan perintah-Mu, semata-mata kehambaan diri kami kepadamu, semata-mata ketundukan hati kami kepadamu, semata-mata bertujuan untuk mendapat rahmat dan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan hati kami, perbaikilah urusan jiwa kami, perbaikilah urusan rohani kami,
perbaikilah urusan roh kami, agar kami melaksanakan segala perintah-perintahmu dan menjauhi segala larangan-laranganmu. Hanya semata-mata untukmu ya Allah. Mudah-mudahan dengan pertolongan daripadamu kepada kami, untuk kami mendapatkan ikhlas, agar tidak ada ruang bagi mana-mana makhluk untuk menempati hati kami dalam urusan tujuan setiap amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami, saudara seagama kami, sama ada dia keluarga kami, atau jiran kami, atau kenalan kami, yang mana mereka menghadapi ujian, cabaran, rintangan dan cobaan dalam urusan kesihatan. Kami mohon agar mereka diberikan penawar, diberikan kesembuhan dan diberikan afiat oleh-Mu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang maha menyembuhkan melainkan hanya Engkau, dan tidak ada yang berkuasa untuk menguasai mereka melainkan kekuasaan-Mu yang mutlak ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, dengarkanlah rintihan kami, dan jadikanlah ya Allah setiap kali kami berdoa, kami bersungguh-sungguh dalam doa kami, agar setiap kali kami berdoa, kami memohon dari lubuk hati kami yang paling dalam, dengan penuh rasa kerendahan dan kehambaan kepada-Mu ya Allah, agar mudah-mudahan mereka ini semua mendapat pemeliharaan dan juga penjagaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Now we taqabbal ya Allah. Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya? Bismillah. Kesangkut-sangkut tadi Ustaz. Pagi ni agak sangkut sikit Ustaz. Sangkut tadi ya? Ustaz, dengar sangkut. suara Ustaz, ceria, dengar suara daripada Cameron ceria Highland, Ustaz, Ustaz. suara ceria Ustaz. DJ ceria, Alhamdulillah. silakan pagi ni. DJ. Oh, DJ Ustaz dari ceria. Cameron Suara Highland pun dengar Ustaz. patutlah Dari dengar Cameron suaranya Highland. bau. Patutlah dengar suara Oh, dia macam strawberry. sejuk. Bawa strawberry lah. Bawa Buah buah. strawberry. Oh, Bawa Cameron buah. Highland pun ada strawberry Ada. Cameron Highland Oh, strawberry. ada strawberry. Trademark Lama tak dia, Ada trademark strawberry, Cameron ah. Highland, strawberry. Ada Wah, strawberry. tak bercuti tu. Ustaz, JB hujan ke Ustaz? Ah. Lain Ustaz hari ni tak berapa cantik. Gambar pun tak berapa sharp. Oh, gitu kan? Tak berapa kali tersangkut Hari tadi ni nanti. dekat luar sederhana saja. Sederhana saja. Tapi tak tahu, mungkin pagi ni dia ada sedikit halangan, sikit ujian. Alhamdulillah lah. Sejuk kan Ustaz? Mudah-mudahan. Salam-salam ceria. Sejuk. Suara janji ceria. Salam ceria. JB angin sedang-sedang. Nak kata hujan tak nampak macam tanda-tanda. Nak kata cerah, belum sepenuhnya cerah. Tapi dah 2-3 hari ni tempat saya agak sikit lah. Berbanding sebelumnya hujan. Banyak air naik dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebagaimana macam saya sebut hari tu, kita akan skip satu tajuk di Hikam Jawi ni 29, 30, 31 tu, kerana dia punya dalaman dia banyak sangat agak banyak, nanti kita kemudian nanti agak banyak dia gunakan istilah-istilah. Jadi kita nak pergi terus kepada muka surat 32. 32. Apa tajuk dia? Kena penting tu. Apa tajuk? Dalil Dalil bukti. bahawa Allah kuasa tunggal. Betul. Dalil bahawa Allah menguasa tunggal. Jadi sebagian orang-orang tasawuf tu, dalam melihat kemahatunggalannya Allah, dengan maha kuasanya Allah, dan menafikan betapa yang lain dari Allah tidak ada langsung yang namanya kuasa kekuatan. Mereka tu melihat dari sudut
betapa yang lain daripada Allah tu seakan-akan mereka tu hakikatnya tak ada. Seakan-akan mereka tu tak ada. Tak ada apa? Pada urusan kuasa, pada urusan kemampuan, pada urusan daya, tak ada. Sebab apa yang dia mampu pun mana-mana makhluk, itu kerana memang Allah tentukan, takdirkan untuk dia dengan kemampuan itu. Jadi kemampuan dia saja membuktikan betapa tak mampunya dia. Kemampuan dia saja menunjukkan betapa tak mampunya dia. Contohnya ginilah. Contohnya kita. Kan budak-budak ada, biasanya dia ada permainan kan. Ada permainan lah. Kata yang, kan ada anak patung nyala-nyala warna-warna tu kan. Apa nama dia? Anak patung lah. Anak patung yang dia ada lagu-lagu tu kan. Dia nak lagu-lagu tu, nak pasang dia lagu-lagu tu, macam mana cara nakkan bunyi? Kita kena pasang apa? Pasang bateri kan. Kat belakang tu nanti ada buka, skru buka, pasang bateri 2 biji, baru dia boleh apa? Boleh lah suara dia, ada keluar lah suara dia. Kalau tak ada bateri tu, biasanya dia tak bunyi lah. Tak ada suara dia tu. Kita on pun tak boleh juga bunyi dia. Baik. Maknanya kita boleh faham daripada, maknanya anak patung tu tak ada kekuatan. Tak ada untuk bersuara. Tapi bila kita pasang bateri, dia boleh bersuara. Dengar bunyi-bunyi dia lah. Dia boleh berbunyi lah. Kita kata tak bersuara, kita berbunyi lah. Dia boleh berbunyi. Tapi adakah berbunyi itu menunjuk, bila dah letak bateri, adakah berbunyi itu menunjukkan dia tu boleh bercakap, boleh berbunyi? Dengan adanya bateri yang kita beri, itu lebih jelas menunjukkan betapa sebenarnya dia tak boleh berbunyi, melainkan dengan bateri yang kita bagi. Jadi maknanya lemahnya tu dibuktikan 2 kali. Yang pertama, tanpa bateri dia tak boleh bunyi. Kedua, dengan adanya bateri baru boleh bunyi, menunjukkan betapa dia memerlukan bateri yang kita bagi, barulah boleh berbunyi. Jadi sebenarnya itu dah menunjukkan betapa lemahnya dalam hal mengeluarkan bunyi lah. Mengeluarkan. Jadi sama juga kita nak satu pemahaman. Manusia ni dia ada kekuatan. Kekuatan yang saya maksudkan tu ada daya, boleh bangun, daya biasa manusiawi. Boleh bangun, boleh bergerak, boleh apa. Tapi kita boleh buat ini semua, itu kerana kurniaan daripada siapa? Pemberian dari siapa? Bila kita diambil bateri kita, kemampuan kita, daya kita, kekuatan kita, bila kita diambil daripada kita, terus kita tak boleh buat apa-apa. Dan malah dalam urusan kita, kita ni kalau diambil semua dan ditiadakan semua, dilenyapkan semua, kan kalau kita tidak diciptakan, maka jawapannya bukan kita tak ada daya, tak ada kemampuan. Malah kita tu tak ada. Jadi mereka melihat dari satu sudut, bukan menafikan kewujudan manusia, bukan. Manusia wujud. Ni kan sekarang wujud. Saya ni depan kamera ni wujud ke tak wujud ni? Sekali ada yang kata, Ustaz pun sebenarnya tak wujud. Sudah. Janganlah pelik-pelik. Ini wujud ni, ada wujud. Tapi dari sudut memahami wujud yang wajibul wujud tu, memberikan satu pemahaman bahawa adanya saya sekarang, adanya daya saya sekarang, boleh bergerak, boleh berdiri, boleh duduk macam ni, walaupun itu, tapi daya kemampuan saya buat benda-benda ni semua, semuanya adalah dari Allah. Kalau diambil, jawapannya daya saya tak ada. Habis, lembik, tak boleh. Dan kalau saya diambil pula oleh Allah, dengan makna ditiadakan oleh Allah, jadi jawapannya seakan-akan boleh dikatakan bahawa saya ni seolah-olah tiada. Seolah-olah apa? Tiada. Tiada dengan maksud betapa saya ni tidak ada kemampuan,
tidak ada kuasa, tidak ada yang namanya. Tapi dari segi kewujudan sebenarnya saya ada. Memang saya ada. Tapi dari segi hakikat sebenar kekuasaan, hakikat sebenar kekuasaan, saya sebenarnya tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Jadi saya nak bagi mukaddimah ni sebelum kita masuk ni. Jadi kata pengarang, dalil bahawa Allah penguasa tunggal. Dia penguasa dan dialah satu-satunya penguasa secara mutlak dan menyeluruh. Supaya bila kita tengok kita menghadapi satu bencana contoh kan. Kita menghadapi satu orang menghadapi satu bencana nama dia banjir. Banjir kan makhluk. Banjir kan makhluk kan. Kita pun makhluk juga namanya manusia. Cuma pada ketika itu Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada urusan banjir. Tapi kan banjir makhluk kan. Namun dalam dia itu mempunyai kekuatan. Mempunyai keadaan di mana dia boleh tenggelamkan rumah. Dalam pada banjir itu boleh mengangkat satu benda yang berat terapung sampai mengalihkannya ke satu tempat yang lebih jauh dan berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi. Tapi tidak menjadikan kita merasa kecewa dengan daya kekuatan yang sedang kita hadapi dalam bentuk cabaran itu. Kerana kita masih berpegang dan tetap berpegang bahawa apa yang ada pada kita, ada apa yang ada pada banjir, dari sudut apapun daya dan kemampuan, hakikatnya yang memiliki kuasa dan maha tunggal sebagai penguasa hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu buat apa-apa kepada banjir. Banjir tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Kerana di sisi Allah, banjir tidak ada kuasa. Kita sebagai manusia juga tidak mempunyai kuasa. Tetapi penguasa tunggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pandangan hati kita, dianggap banjir itu seakan-akan tidak ada. Tapi kan banjir itu ada. Banjir itu ada pada mata kasar kita, kewujudan dia ada. Tapi dari sudut kemampuan, kekuasaan, jawapannya dalam hati kita, mereka ini tidak mempunyai apa-apa kekuatan dan kekuasaan pun. Sama seperti mana kita. Ketika mana kita dapat mengatasi banjir, banjir itu lihat, manusia ini boleh mengatasi kita. Manusia ini boleh menyelesaikan kita. Manusia ini boleh settlekan kita. Tapi kita walaupun mampu pada satu keadaan mengendali masalah banjir, tapi pada hakikatnya, pada yang sebenarnya, kita tidak mempunyai apa-apa sebarang kekuasaan. Yang kita ada kemampuan daya tu untuk menyelesaikan masalah tu pun hakikatnya adalah pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya kita ni tidak ada apa-apa kuasa pun. Dari satu sudut pandang hakikat, kita ni memang tidak ada apa. Sebab yang kita ada idea dari siapa? Yang kita ada gerakkan jentera-jentera untuk mengatasi, membentengi air, jentera dan kekuatan apa pergerakan itu, dayanya, tenaganya, kemampuannya dikurniakan oleh siapa? Dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, semua tu mendorong kita kepada pemahaman, itulah dalil bahawa Allah penguasa tunggal. Memang sepenuhnya kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuhnya. Makhluk tu tidak ada apa-apa kuasa sikit pun. Tidak ada. Malah makhluk itu dianggap sebagai tidak ada. Tidak ada tu dari sudut memiliki kekuasaan. Bukan tak ada tu menafikan kewujudan manusia. Bukan. Bukan macam tu. Kita tak boleh menafikan kewujudan manusia. Tapi kewujudan mereka tu dari sudut memiliki kuasa. Memiliki kuasa. Jawapannya dianggap sebagai tak ada dari sudut pandangan hati. Hakikat perkara tersebut. Jadi itu gambaran dia tu. Gambaran dia. Boleh faham cerita saya ni? Saya nak slow-slow untuk dapat dia punya dia punya tu.
Jadi nanti kalau sampai kepada ayat, dia kata makhluk yang lain itu tidak ada. Tidak ada tu jangan kita ingat makna dia tidak ada tu dia menafikan manusia tu tak wujud. Sebenarnya bumi tak wujud. Orang kalau menafikan haqaiqul asya, hakikat sesuatu, itu nanti akan jadi masalah lain pula. Ada sebahagian orang dia ambil juga penerangan tentang tasawuf, tapi dia kata sebenarnya alam ni tak ada. Sebenarnya kita ni tak ada. Kita yang tengah berbual ni sebenarnya kita pun tak ada. Kita tak ada. Kita sebenarnya pun memang tak ada. Habis yang kita tengah cakap ni, tak. Yang kita tengah cakap ni pun tak ada. Kita tengah cakap ni pun tak ada. Tak ada. Kita semua ni tak ada. Oh, habis syurga? Syurga pun tak ada, kata dia. Neraka? Neraka pun tak ada, kata dia. Sebenarnya semua benda tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Habis yang kita ni datang ke dunia ni makan, minum. Tak, sebenarnya kita ni sebenarnya kita tak ada, kata dia. Bila kita tak ada, dia kata yang ada hanya Allah saja. Ada yang sampai kepada peringkat dia macam tu bentuknya. Saya tak nak komen tentang itu, tapi saya kata jangan sampai ke situ dulu. Saya tak nak komen, tapi pada masa yang sama, bukan itu yang saya nak sampaikan, maksudkan pagi ni bukan tu. Yang saya nak sampaikan tadi ni, yang tadi tu, awal-awal saya kata. Bukan menafikan kewujudan, tapi bila dia nak sebutkan bahawa hanya Allah saja yang ada. Yang lain tu alam, malaikat, rasul-rasul, nabi-nabi, syurga, neraka, semua tu dia kata tak ada. Ni ada orang yang dia fikir macam tu. Bentuk dia macam tu. Yang itu kita abaikan dulu. Boleh yang itu kita apa? Kita abaikan dulu. Kenapa kita abaikan? Panjang ceritanya, tapi tak apa. Jangan risau tentang tu. Yang kita nak cerita ni, kita tidak menafikan kewujudan alam. Kita tidak menafikan kewujudan manusia. Dan saya pun tak menafikan kewujudan saya. Saya ni wujud tak? Saya ni wujud tak ni? Ada Ustaz, ada. Alhamdulillah. Ada kan? Nampak lagi kan? Okey. Maknanya wujud. Di antara bukti wujudnya alam ni, kita tak boleh menafikan. Antara buktinya ialah ayat kedua surah Al-Fatihah. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Betul? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan Tuhan kepada sekalian alam, maknanya dia Tuhan kepada alam. Bermakna alam ada ke tak ada? Alam adalah. Ada. Ada lah. Macam mana nak kata alam tak ada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia Tuhan kepada alam. Jadi bila dia sebut dia Tuhan kepada alam, maknanya Tuhan ada, wujud, alam ada. Alam ni selain daripada Allah, termasuk kita, manusia, syurga, neraka, semua tu alam selain daripada Allah, malaikat, jin. Jadi tak bolehlah kata-kata Tuhan kepada yang tiada, Tuhan kepada tak ada. Tak bolehlah. Tuhan kepada seluruh alam. Maknanya seluruh alam tu pun ada, wujud. Cuma bezanya Allah ialah wajibul wujud. Dia wajib ada, iaitu tiada permulaan, tiada pengakhiran, tiada disebabkan oleh apa-apa sebab. Berbanding kita dalam kategori mumkinul wujud. Maknanya kita ada juga, wujud juga. Tapi wujud kerana diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Tapi dalam bab ni kita bukan nak menafikan kewujudan. Hanya nak ceritakan yang selain daripada Allah, hakikatnya mereka tu tiada. Tiada pada makna apa? Tiada tu mereka tu bukan tak wujud. Mereka tu tiada dengan makna mereka tu hakikatnya tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kuasa, dan mereka itu boleh saja menjadi tiada kerana mumkinul wujud. Okey Okey, baru kita pergi kat sini. Apa kata pengarang? Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala
an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Dan di antara sebahagian perkara, setengah tu maknanya sebahagian lah. Dan di antara sebahagian perkara yang menunjukkan kepada, yang menunjukkan kepada kita bahawa wujudnya sifat qaharnya. Qahar maknanya apa? Perkasa. Menundukkan tu maknanya qahar. Perkasa tu maknanya qahar. Qahrihi subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kepada kita betapa maha menundukkannya Allah subhanahu wa ta'ala ialah bahawa di dindingnya akan dikau daripadanya dengan tiada wujud sertanya. Yakni pada hakikatnya. Iaitu dengan catatan apa? Kita ini terhalang, kita ini adalah ibaratnya tidak wujud. Ibaratnya tidak wujud pada urusan tidak memiliki kekuasaan apa pun. Kita ni diibaratkan sebagai tidak wujud, bukan tidak wujud hakiki. Kita ni wujud. Tapi maknanya tidak wujud dari sudut apa tak wujud? Dari sudut betapa tidak ada kekuasaan apa pun kepada kita. Kerana penguasa tunggal tadi hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengarang menjelaskan ni, tengok di situ. Hanya senya telah diketahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah pencipta tiap-tiap sesuatu. Jadi tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah, itu kan semua ciptaan Allah. Ketika mana semua makhluk belum diciptakan. Kosong. Kosong pun tak ada. Song tak ada. Ko pun tak ada. Ko pun tak ada. Ko pun tak ada. Apalagi song. Kosong tu kan daripada asalnya keropok losong bukan, mana mandai je. Keropok losong pula. Ganu kita. Bukan. Jadi kira sebelum Allah ciptakan semua makhluk, kan makhluk tu semuanya tak ada. Ustaz, masa makhluk tak ada, siapa yang ada? Hanya Allah lah. Masa makhluk tak ada macam mana? Memang tak ada macam mana. Macam mana pun tak ada. Kalau macam mana tak ada, habis apa yang ada? Tak ada. Udara tak ada? Tak ada. Alam tak ada. Gelap? Gelap pun tak ada. Tak ada tu pun tak ada. Tak ada tu pun tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Makhluk semuanya diciptakan oleh Allah bermula daripada tiada menjadi ada. Jadi semua makhluk, jadi kata pengarang, kena ingat dulu, dia mula daripada awal. Dia nak cerita betapa hanya Allah penguasa tunggal. Okey, sebelum semua makhluk diciptakan, kan makhluk macam-macam kemampuan ada. Manusia boleh berfikir, haiwan boleh makan, nanti air boleh bergerak menenggelamkan, awan boleh bergerak, angin boleh bertiup, api boleh membakar. Kan tu semua kan berlaku kan, kita nampak depan mata kita lah. Kita nampak api boleh membakar. Dahsyatlah api besar, terbakarlah. Kita nampak kemampuan api yang boleh membakar. Kemudian kita nampak angin bertiup. Ya Allah, sampai terangkat bumbung dia. Kuat betul ni, ribut ni. Kita nampak ribut ada kemampuan untuk mengangkat bumbung-bumbung. Hatta yang berat-berat pun dia boleh angkat. Kemudian kita nampak kemampuan lain. Ya Allah, dahsyatnya singa tu. Boleh dia terkam daripada jauh, daripada atas pokok tu boleh macam tak terbang dia tangkap. Pelanduk daripada atas pokok. Kita nampak kemampuan dia tu. Tapi kemampuan-kemampuan yang kita nampak di sekeliling kita, yang kita nampak ni, itu kan semua diciptakan oleh Allah kan. Jadi dengan catatan, pengarang nak ingatkan, ingat semua dia kata, kita dah ketahui bahawa Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Jadi yang kita tengok semua ni semua, kan semua asalnya tak ada semua. Tapi sekarang semua ada. Kita bukan menafikan kewujudan dia. Kita menidakkan sebarang kekuasaan dan kemampuan pada diri dia kerana hakikatnya apa yang ada pada dia semata-mata kerana apa yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi memang penguasa tunggal hanya Allah.
untuk membuktikan perkara tersebut lebih kita faham, okey, sekarang makhluk tu ada sebelumnya. Sebelumnya harimau tu tak ada, sebelum tu ribut tak ada, sebelum tu banjir tak ada, sebelum tu api tak ada. Bukan api kat dunia sekali, api neraka pun tak ada. Bila semua makhluk tak ada, jawapannya kan penguasa tunggal tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah cipta angin. Allah cipta ribut. Dan Allah cipta ribut itu dan Allah berikan dia kemampuan dengan Allah jadikan dia tu meniup, bertiup. Dengan kemampuan dia yang bertiup itu. Kan nampak sangat memang dia tu tak ada kuasa. Kan nampak sangat yang dia tu tak ada kuasa. Sebab kemampuan dia meniup pun Allah yang jadikan. Dia tu sendiri Allah jadikan. Betapa dia tak ada kuasanya ribut tersebut. Nampak kepada banjir yang boleh mengangkat kapal tu yang kita duk terkagum. Ya Allah, dahsyatnya banjir ni. Sebenarnya banjir itu tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa tu bukan kita menafikan kewujudan dia. Ada banjir tu depan mata kita. Tapi hakikat dia tu memiliki kekuasaan, kemampuan tu. Hakikatnya sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Sebab sebelum dia menenggelamkan, dia apa? Dia tidak menenggelamkan. Sebelum dia tidak menenggelamkan, dia kat mana banjir tu? Jawapannya dia tidak ada. Tapi siapa yang mengadakan dia? Untuk mengadakan dia saja pun Allah yang jadikan. Jadi untuk dia ada kemampuan untuk menenggelamkan satu negeri pun, Allah juga yang menjadikan perkara tersebut. Hakikatnya dia tidak ada apa-apa kuasa pun. Manusia bila faham begitu, lain. Semakin kuat iktikad dia, semakin mendalam pegangan dia bahawa aku memang kena minta langsung kepada Allah. Sebab makhluk ni apa benda pun dia tak boleh buat. Apa benda, dengan dia Allah cipta. Dengan dia. Jadi kita akan jadi orang yang tak perlu takut sangat dengan orang dengki. Tak perlu risau sangat orang dengki. Kita duk risau orang dengki, salah kita ialah kenapa kita kusut? Kerana kita sibuk fikir kemampuan makhluk untuk mendengki kita. Kan senang kita fikir, ya Allah, kemampuan dia dengki, kemampuan dia buat sesuatu yang jahat, dia sebenarnya tak ada kuasa apa pun. Dengan dia sekali dicipta oleh engkau. Aku hanya mohon perlindunganmu, ya Allah, daripada kejahatan siapa pun yang engkau ciptakan. Itulah diingatkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi Allah ajarkan, katakanlah wahai Muhammad, aku bermohon perlindungan Tuhan kepada waktu fajar subuh. Dari apa kita minta perlindungan? Dari dari kejahatan tiap-tiap makhluk yang Allah ciptakan. Bukan dari kejahatan tiap-tiap makhluk. Ataupun dari kejahatan orang lain, pihak lain kan. Dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Min syarri ma khalaqa. Khalaqa tu maknanya dia ciptakan. Allah nak ingatkan kepada kita, jahat apa benda pun datang kepada kita, kita kena ingat, pencipta dia tu siapa? Kita suruh ingat, jangan ingat kedengkian orang pada kita. Jangan ingat hasad orang pada kita saja. Walaupun ada ataupun tak ada tu cerita lain. Jangan fikir yang tu dulu. Tapi fikir kejahatan daripada satu pihak yang Allah yang ciptakan. Kita minta perlindungan daripada pencipta benda itu. Pencipta dia tu. Jadi Allah nak ingatkan kepada kita bahawa fokus kita tu jangan pada hal-hal, memang ada masalah, tapi cara kita memahami masalah, melihat masalah, itu yang jauh lebih mustahak daripada masalah itu sendiri. Ada orang terfokus sangat pada masalah, memang pening lah. Pening tu, saya bukan cakap kita mesti mampu selesaikan, bukan. Tapi mampu menghadapi masalah sebagai hamba Allah yang tetap terpasak dalam hatinya betapa Allah itu penguasa yang tunggal. Ini minta mute. Okey, terima kasih. Jadi
Kita nak bawa dalil, tadi dia nak ceritakan. Dia dah mula dia kata, saya mengetahui bahawa Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Maka sekalian itu semuanya daripada Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, kembalinya semua nanti kepada Allah. Bila kita dah setting awal-awal macam tu, barulah nanti kita boleh bergerak. Melihat api boleh membakar, contohnya. Melihat yang namanya angin bertiup. Melihat air di lautan menenggelamkan. Kita tahu dan kita berpegang. Kalau aku tercampak dalam air pun, mungkin boleh tenggelam dan mungkin boleh timbul, mungkin boleh selamat. Sebab hakikatnya laut itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menenggelamkan aku. Tetapi laut itu keupayaan, kemampuan dia menenggelamkan sesuatu pun, dia pun asalnya tak ada. Yang menciptakan dia pun Allah. Yang menciptakan dia dengan keadaan dia yang menenggelamkan tu pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar-benar menunjukkan Allah penguasa tunggal. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita dah masuk mukaddimahnya di situ. Nanti kita akan bergerak dalam fasa yang lebih baik, lebih jauh lagi. Dan selamat berurusan pada hari ini. Mudah-mudahan urusan kita dilancarkan oleh Allah sedikit demi sedikit. Keimanan kita kepada Allah mudah-mudahan meningkat dan bertambah. Keyakinan kita kepada Allah akan terpasak kukuh secara berterusan istiqamah. Dan istiqamah yang tidak terlihat dengan zahir, antaranya lah istiqamah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama di Google Meet di kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kepada yang diuji berbagai penyakit, Allah berikan sifat yang sempurna, insya-Allah dimudahkan segala urusan. Dan terima kasih juga atas syarah dari kitab kita pada pagi ini yang kita di tajuk iaitu dalil bahawa Allah penguasa tunggal. Jadi daripada apa yang kita dapat tahu, apa yang telah disarankan tadi, iaitu kita ni tidak ada kuasa, Allah penguasa yang tunggal. Jadi semua kurniaan, pemberian yang berkuasa tu hanya Allah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu bermanfaat, barakah, dapat terus dapat meningkatkan keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama dengan kuliah bersama Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin, iaitu pada setiap kuliah subuh hari Isnin dan Rabu. Dan sebelum kita ke war-war kepada kuliah-kuliah seterusnya, kita ada satu berita yang tentu di mana rakan pada sahabat kita pada pagi ini, iaitu almarhum Fauziah binti Mat Syarif yang baru saja pulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang baru pulang pada pagi ini, pulang ke rahmatullah. Jadi kita marilah sama-sama kita sedekahkan Ummul Kitab Al-Fatihah kepada arwah. Mudah-mudahan arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan Allah cuci rahmat ke atas rohnya. Amin. Jadi kita sama-sama baca Fatihah bersama Al-Fadhil Ustaz Bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Siratal mustaqim. Sirat Al-Dhalin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya, diterima amal ibadatnya, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin war-warkan tentang beberapa program. Pertama sekali iaitu Daurah Solat sesi yang kedua pada malam ini, iaitu pada 17 hari bulan ini. Malam ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa, kuliah Daurah Solat kita yang kedua pada pukul 8.30 malam ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan Gemma Nur Iman
war-warkan kepada sahabat, kaum keluarga untuk kita sama-sama mendapat manfaat dan terus kita dapat mantapkan lagi solat yang lebih sempurna, yang lebih berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kuliah duha kita pada pukul 8 pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf, yang tafsir Nurul Ihsan surah An-Nur. Dari kepada para jemaah yang ada kelapangan waktu boleh teruskan bersama dengan kuliah-kuliah kita sediakan sebentar lagi, dan kepada yang ada urusan moga Allah permudahkan segalanya di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Gubernur Iman juga tidak lupa kepada para jemaah yang terus istiqamah menginfak ke tabung Gubernur Iman. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah dan mudahkan segala urusan dan terima amal ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus istiqamah memilih untuk berada di Google Meet Gubernur Iman. Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih, kafarah dan suratul As. Dipersilakan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih